Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita sambung lagi pembelajaran kita, masih lagi di dalam Ad-Darsus Sadis pada tajuk yang ke-6. Tajuknya adalah Amali Cita-cita Saya. Pada kelas yang lalu kita berhenti pada muka surat 82. InsyaAllah pada kali ini kita sambung lagi pembelajaran kita kepada muka surat 83. Di dalam buku teks muka surat 83, iaitu muka surat ini. Kita terus saja masuk. Iqra' wastaw'ib. Baca dan fahamkan. Ini berkenaan dengan al-mihnatu wa wazifatuha. Al-mihnatu wa wazifatuha. Al-mihnah maksudnya pekerjaan. Sebelum ini kita lebih berfokus kepada benda yang kita nak capai. Itulah kita panggil amalun, cita-cita. Tapi bila kita dah capai cita-cita tu, maka jadilah dia sebagai al-mihnah. Pekerjaan, occupation. Tadi cita-cita, benda kita nak dapat. Bila dah dapat, jadilah dia sebagai suatu pekerjaan. Wa wazifatuha, dan tugas-tugasnya, tugas kepada pekerjaan itu. Setiap pekerjaan pasti ada tugas yang dipertanggungjawabkan. Kita lihat yang pertama, tugas pekerjaan yang pertama adalah Ra'isul Wuzara'i. Ra'isul Wuzara'i, Perdana Menteri. Bagi setiap negara ada satu sajalah Perdana Menteri. Kerja kosong Perdana Menteri ni tak banyak. Satu negara satu saja. Apa nama Perdana Menteri? Apa tugas dia? Yatara'asu al-hukumata al-fidraliyata. Yatara'asu al-hukumata al-fidraliyata. Yatara'asu, dia ni mengetuai, memimpin, mengetuai al-hukumah, kerajaan al-fidraliyah, persekutuan. Perdana Menteri ini adalah sebagai ketua bagi kerajaan itu. Dialah yang memimpin, yang mengetuai kerajaan persekutuan itu. Gambar ni gambar Datuk Seri Najib, Perdana Menteri yang dahululah. So dialah yang memimpin, yang menjadi ketua kerajaan pada waktu pimpinan beliau lah. Wa hadza liman yafuzu fil intikhabati al-'ammah lil barlamani. Siapa yang boleh dapatkan jawatan Perdana Menteri ini? Wa hadza, dan ini Perdana Menteri ini, liman yafuzu, bagi liman, siapa yang yafuzu, yang berjaya, siapa yang menang, fil intikhabat, di dalam pilihan raya. Pilihan raya adalah al-intikhabat. Boleh hafal perkataan ni. Al-intikhabat, pilihan raya, al-ammah, PRU, pilihan raya umum, lil barlaman, bagi parlimen. So bila parlimen ini bubar, akan ada satu pilihan raya untuk kita memilih ahli parlimen yang baru. Siapa yang menang di antara ahli parlimen yang menang tu boleh dipilih menjadi Perdana Menteri. Pada pilihan raya yang terakhir adalah pada 2018. Dia pilihan raya ini berlaku 5 tahun sekali di Malaysia ini. Yang terakhir 2018, so 5 tahun akan datang barulah ada pilihan raya lagi. Siapa nak jadi Perdana Menteri boleh masuk. Yang kedua, al-baytaru. Al-baytaru, doktor haiwan, veterina kan, gambar tengah rawat tupai ni kan. Apa tugas dia, apa wazifah dia? Yu'aliju al-hayawanati wadawaba. Yu'aliju, dia ni kerja merawat al-hayawan, haiwan-haiwan, wadawaba, dan juga dawab, apa juga serangga-serangga, haiwan yang melata, yang jenis melata lah, yang seperti serangga-serangga ni pun boleh juga dirawat oleh doktor haiwan. Wa hadza liman yukhassisu fi majalit tibbil hayawani. Wa hadza, dan ini kerja sebagai doktor haiwan ini, liman, bagi orang, bagi siapa yang yukhassifu, yang khusus, fi majalit tibbil haiwan, di dalam majal, di dalam bidang tibbil haiwan, perubatan haiwan. Kena ada pengkhususan, belajar bidang khusus dalam bidang perubatan haiwan, baru boleh jadi doktor haiwan. Dia tak boleh belajar doktor orang lain, beza dengan doktor haiwan. So dia fokus khusus pada perubatan haiwan, barulah dia boleh jadi al-baytar. Okay? Dan yang ketiga, al-qadi. Al-qadi adalah hakim. Apa tugas hakim? Yusdiru al-ahkama fil mahkamah.
ya. Yusdiru al-ahkama fil mahkamati, ya. Yusdiru, dia ni menjatuhkan al-ahkam, menjatuhkan hukuman fil mahkamah, di mahkamah. Di dalam mahkamah lah dia yang berkuasa kat situ, yang boleh menjatuhkan menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Dia setelah lihat apa kesalahan dia, apa yang hukuman yang setimpal, maka dia akan jatuhkan hukuman, ya. Itulah kerja tugas sebagai seorang hakim, ya. Wa hadza liman yukhassisu fi majalil hukmi wal adalati. Wa hadza, dan ini tugas sebagai hakim ni, liman yukhassisu, bagi siapa yang khusus fi majal, di dalam bidang al hukmi, ya, penghakiman, ya, dalam bidang penghakiman, wal adalati, dan juga keadilan, ya, pengadilan. So kena belajarlah, belajar tentang law, belajar tentang undang-undang, barulah kita ni kira sebagai orang yang mahir dalam majalil hukmi wal adalah, dalam bidang penghakiman dan juga pengadilan ni, barulah boleh kita nak pilih kerjaya sebagai hakim. Okey, itulah dia berkenaan dengan pekerjaan dan tugasan dia, ya. Lihat zid maklumatika, ya, info tambahan di bawah ini. Awalu raidil fadai al-alami, ya. Awalu raidil fadai al-alami, ya. Angkasawan yang pertama di dunia ini, ya. Awalu, ya, yang pertama, raidul, angkasawan fadai al-alami, ya, yang alami, yang antarabangsa. Siapa? Neil Armstrong, ya. Semua kenal, selalu belajar kan dalam buku sains kan. Angkasawan pertama dunia adalah Neil Armstrong, dia yang pertama sampai ke bulan kan. Yang kedua pula, awalur raidil fadai al-Malizi, ya, angkasawan pertama Malaysia. Di dalam Malaysia ni siapa orang Malaysia yang pertama jadi angkasawan? Nama dia Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, ya. Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, dia angkasawan pertama Malaysia. Dia pernah pergi ke angkasa lepas pada tahun 2007 dahulu, ya. Okey, seterusnya muka surat 84. Boleh baca dan kita lihat sama-sama. Iqra' wa'ayyin. Iqra', baca, wa'ayyin, dan tentukan al-adawat al-munasibah, ya, alatan-alatan yang bersesuaian, yang tertentu mengikut pekerjaan, mengikut skop pekerjaan dia, mana alatan-alatan yang sesuai. Ada dua kat sini, ya. Minal adawati al-lazimati lit-tabbakhi, ya, di antara peralatan-peralatan lazim yang biasa lit-tabbakh, bagi seorang chef. Apa peralatan yang biasa bagi chef? Dengan yang kedua, minal adawati al-lazimati lil jundi, ya, di antara peralatan-peralatan yang biasa bagi tentera, bagi askar. Jom kita kenal pasti, baca dan kita tentukan mana untuk siapakah peralatan-peralatan ini. Yang pertama, al-mil'aqatu, ya, al-mil'aqatu, maksud dia sudu. Jadi sudu lazim dengan at-tabbakh, bagi dengan chef. Okey, yang pertama mil'aqah, sudu dengan chef. Okey, as-sukkaru, ya, as-sukkaru, sukkaru pula gula. Gula sama juga, ya, minat adawat lazimah litabakh, ya, peralatan yang biasa bagi chef, tukang masak. Yang ketiga, al-aslihatu, al-aslihatu, al-aslihatu maksudnya senjata. Senjata ni lebih kepada ni lah, meriam ke, pistol ke, apa, senapang ke. Jadi aslihatu, senjata, adalah lebih kepada al-jundi, bagi tentera, bagi askar. Dia orang lain selalu pegang bawa senjata ini. Okey. Yang keempat, sunduqud dawai, ya, sunduqud dawai, ya, kotak perubatan, ya, ataupun first aid, ya, kotak kecemasan tu selalunya yang kita bawa untuk rawat orang dalam kecemasan, ya. So dia lebih kepada al-jundi, ya. Jundi lah yang perlukan sunduqud dawai, kan. Yang seterusnya ad-dabbabatu, ya, ad-dabbabatu maksud dia kereta kebal. So kereta kebal mestilah peralatan bagi jundi, bagi askar. Okey, tukang masak tak pakai kereta kebal, nak pergi restoran, pergi dapur. Al-malbasul askariyu, al-malbasul askariyu, ya, pakaian askar, ya, pakaian askar mestilah untuk jundi, untuk tentera. Kan tengok pakaian dia orang kan selalunya yang baju celoreng, orang panggilkan yang warna hijau, sama warna dengan hutan kan, sebagai penyamaran gitu kan. Ada topi, ada apa macam-macam lagi lah dia orang punya pakaian askar tu. Seterusnya, qubba'atut tahi,
Qubba'atut tahi, ya, topi chef, topi yang tinggi tu kan, topi tukang masak selalu dia pakai topi jurus panjang tu, itu kita panggil Qubba'atut tahi, maksudnya topi chef. Oh, topi chef mestilah untuk chef, untuk tukang masak, ya. Topi chef tak dipakai oleh askar. Macam mana dia nak pakai, nak masuk hutan kan. Seterusnya ar-rassasatu, ya, ar-rassasatu, ar-rassasatu bermaksud peluru, peluru digunakan oleh jundi lah, tak digunakan oleh tukang masak. Nak masak peluru buat apa, seterusnya al-matbakhu, al-matbakhu, al-matbakhu dapur, dapur untuk tukang masak. Okey, seterusnya an-nazzaratu sunaiyatu, an-nazzaratu sunaiyatu, apa ni, teropong, teropong diguna oleh al-jundi, untuk askar lah. Tukang masak tak pakai teropong, dia masak begitu tak payah dia nak teropong, dia tengok terus saja kan. Ni teropong untuk lihat benda yang jauh, tengok musuh contohnya. Seterusnya al-miqlatu, al-miqlatu, al-miqlatu kuali, ya, kuali untuk tukang masak, ya. Askar tak pakai kuali, ya, kecuali nak masak dapur lah. Takkan dia nak bawa kuali jadi shield pula kan, nak pergi perang, ya. Miqlatu kuali, ya, untuk masak, ya, bukan untuk main Beyblade. Okey, seterusnya al-bunduqiyatu. Al-bunduqiyatu, al-bunduqiyatu maksudnya senapang. Senapang untuk jundi, untuk askar. Seterusnya as-sahnu. As-sahnu pinggan, pinggan untuk tabakh, tukang masak. Al-milhu, al-milhu, al-milhu garam. Sukar tadi gula kan, sukar untuk tukang masak, gula. Milhu pun garam untuk tukang masak. Seterusnya al-kharitatu. Al-kharitatu. Al-kharitatu peta. Peta adalah untuk jundi. Dia orang nak tengok peta, lokasi-lokasi sebagainya, untuk askar. Dan yang terakhir asyaukatu. Asyaukatu. Asyaukatu ni pasangan macam mil'aqah lah. Kalau ada sudu mesti ada garpu. Asyaukatu garpu. Garpu pun untuk peralatan yang biasa bagi tukang masak. Okey, kita dah lihat semuanya, dapat satu per satu. Kita kenal pasti dan letakkan di mana peralatan yang sesuai untuk askar dan tukang masak. Okey. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 85 berkenaan dengan al-hikamu wal amsal. Seperti biasalah, so untuk hikam wal amsal bagi tajuk ini adalah man sara 'ala darbi wasala, ya. Man sara 'ala darbi wasala. Man sara, siapa yang berjalan, 'ala darbi, di atas landasan, wasala, dia akan sampai. Jadi jika kita nak menuju kepada sesuatu tempat itu, mestilah kita lalu berjalan di atas landasan yang betul. Jika kita nak pergi satu tempat yang dituju tapi kita ikut landasan yang salah, maka kita tak akan sampai. Jadi man sara 'ala darbi wasala, siapa yang berjalan di atas landasan dia akan sampai. Maksudnya jika kita target pada sesuatu benda itu, jadi kita perlu usaha ikut jalan lorong untuk sampai kepada perkara itu. Jangan kita nak target benda lain, tapi yang kita lakukan adalah benda yang tak bersesuaian dengan yang kita nak capai, ya. Lihat kepada petikan ini, ya. Al-fawzu wan najahu bihajatin ila syurutin muayyanah. Al-fawzu, suatu kemenangan, wan najahu, dan juga kejayaan. Kemenangan dan kejayaan ini bihajatin, ya, memerlukan ila, kepada syurutin muayyanah, kepada syarat-syarat yang tertentu. Nak dapatkan kemenangan, nak dapatkan kejayaan, bukan senang-senang dapat dia. Dia perlu ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita penuhi, barulah kita dapat, ya. Wa man yarju an-najah wa tafawwuqa fil hayati fa'alaihi an yasira ala darbin sahihin, ya. Wa man yarbu, dan siapa yang nak, siapa yang mahu, an-najah, kejayaan, wa tafawwuqa, dan juga kecemerlangan. Siapa nak berjaya, siapa nak cemerlang, fil hayah, di dalam kehidupannya, fa'alaihi, maka ke atasnya perlulah, an yasira, dia berjalan, ala darbin, di atas landasan, di atas jalan, sahihin, yang betul. Nak berjaya, nak menang, nak cemerlang, ikut jalan nak mendapatkan kecemerlangan adalah darbin sahihin, jalan yang betul. Jangan kita nak berjaya tapi ikut jalan kegagalan, tak akan sampailah kemenangan itu. Okey. Wa 'ala talibi
أن يؤدي الواجبات ويلتزم بالقراءة والmunaqashah ويصاحب المعلمين. Tadi kita dah sebut, siapa yang nak menang, siapa nak berjaya, siapa nak cemerlang, perlu ikut jalan untuk capai kepada kejayaan itu. Apa jalan dia? Apa jalan untuk capai kemenangan, kejayaan itu? Wa ala talibi, ke atas, wajib ke atas seorang pelajar. Talib itu bila nak berjaya mestilah dia yu'addiya, dia menunaikan, melakukan al-wajibat, segala kewajipan. Kewajipan ke atas dia, tak kira kewajipan di rumah ataupun kewajipan di sekolah. Wal yaltazimu, dan juga melazimi, membiasakan diri dengan bil qiraah, dengan membaca, dengan bacaan. Wal munaqashah, dan juga perbincangan. Wa yusahibu, dan juga bersahabat, berkawan dengan al-muallimin, dengan guru. Guru itu jadi sahabat, jadi teman dia. Ada apa masalah, apa yang tak tahu aja, terus bertanya kepada guru. Yusahibul muallimin, seperti bersahabat dengan guru itu. Itulah dia jalan untuk dapatkan kepada kejayaan. Jadi kalau kita nak capai kejayaan, ikut jalan ini tadi. Tunaikan kewajipan, sentiasa membaca, buat perbincangan, berkawan, bersahabat dengan guru. Itulah jalan nak capai kejayaan. Tapi kalau kita nak capai kejayaan tapi kita tak ikut jalan itu, malas buat kerja sekolah, malas baca, jadi kita tak akan sampai. Itulah nak dimaksudkan daripada kata-kata hikmah kita. Man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang jalan di atas landasannya, dia akan sampai. Wabil idafati ila dhalina, dan tambahan lagi, an yuti'a Allah wa Rasul wal walidaini, perlulah dia yuti'in, dia mentaati Allah wa Rasul, dan Rasulnya, wal walidain, dan juga ibu bapanya. Bukan setakat dia menunaikan kewajipan dia baca buku, dia berkawan dengan guru-guru, tapi dia juga perlulah yuti'a Allah, dia mentaati Allah, wa Rasul, dan Rasulnya, wal walidain, dan juga ibu bapanya. Itu juga jalan, merupakan jalan untuk dapatkan kejayaan. Wa haqqan, dan benarlah ma yuqalu, apa yang dikatakan dalam kata-kata hikmah ini, man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas landasannya, dia akan sampai. Okey, dapat kita faham daripada hikam wal amsal ini. Okey. Yang seterusnya, lihat kepada An-Nizamus Sauti. An-Nizamus Sauti ini kita dah belajar pada tajuk-tajuk dahulu. Kita baca sekali lalu saja Kalimatun fiha al-harakatut tawilah. Kalimah yang ada harakah yang panjang. Yang ada seperti mak asli dengan kalimatun fiha al-harakatul qasirah. Kalimah yang ada harakat yang pendek. Dia tak ada huruf alif waw ya seperti huruf mat asli. Kita lihat yang harakah tawilah, yang ada yang panjang. Bacaan dia kena kita bunyikan panjang supaya kita dapat kenal pasti. Yang ini yang harakah tawilah, yang ini harakah qasirah kan. Sami'un, alimun, umairun, qadirun, qurunun. Tapi kita tahu bila kita dengar seperti itu, kita sebut, kita dapat tahu itu adalah kalimah yang ada harakah tawilah. Kalau yang qasirah pula, sami'a, alima, umaru, qadira, qarnun. Jadi kita dapat bezakan yang mana ada panjang, yang mana tak ada panjang. Okey. Itulah dia. Seterusnya muka surat 87. Muka surat 87 ada juga lagi hiwar, perbualan. Perbualan di antara dua orang sahabat, Zakiyah dengan Karimah. Dua orang sahabat perempuan ni, Zakiyah dan Karimah. Apa yang diorang berbualkan? Zakiyah bertanya kepada Karimah. Zakiyah tanya, limaza turidina an tusbihi tabibatan ya zamilati. Limaza, kenapa, mengapa, turidina, kamu hendak, kamu mahu, antusbihi, untuk menjadi, kenapa kamu nak, kenapa kamu mahu menjadi tabibatan, menjadi doktor, ya zamilati, wahai sahabatku, wahai kawanku, Karimah. Dia tahu Karimah ni cita-cita dia nak jadi doktor. So dia tanya, kenapa kamu nak jadi doktor? Karimah jawab, at-tabibatu tu'alijul marada wa mu'alajatul marada ibadatun. At-tabibatu, doktor ini kerja dia tu'alijul marada, merawat pesakit. Karimah kata, kerja doktor ni merawat pesakit. Wa mu'alajatul marda ibadatun, dan merawat pesakit ini merupakan suatu ibadah. Kita bantu tolong rawat orang ni merupakan suatu ibadah. Jadi Karimah nak dapatkan ibadah kerja merawat orang itu, jadi doktor. Jadi Zakiyah tanya lagi, hal tasta'iddina fi muwajahatil anwa'il amradil muta'addidah. Hal, adakah tasta'iddina, kamu sudah bersedia,
fi muwajahah, dalam menghadapi, muwajahah menghadapi, anwa' jenis-jenis, al-amrad penyakit-penyakit, al-muta'addidah yang pelbagai. Kamu dah sedia ke Karimah nak menghadapi penyakit macam-macam ni? Kan sekarang ni macam-macam jenis penyakit ada, batuk sesama, demam dengan apa, penyakit virus-virus, covid lah apa semua kan. Kamu sedia ke nak hadapi benda tu? Takut nanti tengah-tengah jalan jadi doktor dah tak mampu. Jadi terus berhenti pula jadi doktor kan. Karimah kata, Karimah jawab apa? Biiznillahi asta'iddu fi muwajahatiha. Ya, biiznillah, dengan izin Allah, asta'idu, saya bersedia fi muwajahatiha, dalam menghadapinya. Maksudnya Karimah ni dia bertekad, dia memang dah bersedia nak hadapi apa juga segala penyakit-penyakit yang ada. So dia boleh tolong pesakit itu untuk dirawat. Ya, Zakiyah kata, barakallahu fiki ya Karimah, ya, moga Allah memberkati kamu, ya, atas kamu cita-cita nak jadi doktor ini, ya. Karimah pun jawab, Allahu yubariku fiki, ya, moga Allah berkati kamu juga, ya, wahai Zakiyah. Itulah dia perbualan Zakiyah dengan Karimah, yang mana Karimah ni cita-cita dia nak jadi doktor, nak rawat pesakit, yang mana merawat pesakit ni merupakan satu ibadah, dan dia juga telah bersedia untuk menghadapi macam-macam jenis penyakit. Okey. Yang seterusnya muka surat 88, ya, seperti biasa. Ya, kita baca sekali lalu lah, semua dah mahir dah rasanya berkenaan dengan al-a'dad wal arqam ni, nombor dan bilangan ni kan. Kam, soalan yang pertama, kam, gambar orang tengah mana, apa ni, imam-imam ni, orang alim ni, imam-imam tengah duduk berkumpulkan, buat bulatan, tengah bincang apa tu kan. Kam imaman fid daurati, berapa orang imam yang ada fid daurah, dalam bulatan itu, dalam bulatan perbincangan tu ada berapa orang imam. Tengok kamu 4 orang je kan, tapi ayat ni dia khabar apa? Fid daurati mi'atani wa wahidun imaman, ya, di dalam daurah, di dalam perkumpulan itu, di dalam bulatan perbincangan itu ada 201 orang imam. Ramai 200. Ni gambar kamera ni tangkap gambar 4 orang je lah. Belakang tu sebenarnya ada ratus-ratus lagi kan. Ada 201 orang imam di masjid. Di mana? Di dalam daurah ini. Dalam perbincangan, dalam bulatan itu. Yang kedua, ni gambar apa ni? Gambar orang tengah semayang kan. Gambar orang semayang ramai yang belakang ni kan. Orang semayang kita panggil apa? Musallian. Musallian. Orang yang solat. Jadi soalannya, kam musallian fil masjidi. Kam musallian, berapa orang yang solat fil masjidi, dalam masjid tu. Ramai yang nampak kan. So jawapan dia, fil masjidi mi'atani wa isnani. Dalam masjid itu ada 202 orang musallian, orang yang tengah solat. Gambar di belakang ni, saf tu sampai saf 200 kan, sampai 200 orang kan. Soalan yang ketiga, apa ni gambar? Buku kan, kitab. Kam kitaban fil maktabati. Kam kitaban, berapa buah buku yang ada dalam maktabah, dalam perpustakaan itu. Tengok banyak kan buku kan kat perpustakaan. Jawapan dia, fil maktabati mi'atani wa salasun kitaban. Di maktabah itu, di perpustakaan itu ada 203 buah kitab. 203 buah buku. Okey. Yang keempat, apa ni? Pemadam papan hitam kan. Kita panggil mim sahatun, ya. Kam mim sahatan fid dulabi. Kam mim sahatan fi dulabi. Ya, ada berapa buah pemadam fid dulab, di dalam almari, dalam peti almari simpanan itu ada berapa semuanya? Fid dulabi mi'atani wa sab'un mim sahatan, ya. Fid dulab, di dalam almari itu ada 207 buah mim sahatan, pemadam papan putih. Okey, dan yang kelima, nombor telefon. Telefon hatif. Hatif. Kam hatifan fil ma'radi. Kam hatifan, ada berapa buah telefon fil ma'radi, di dalam pameran itu. Dalam pameran telefon tu ada berapa banyak telefon yang dia ada. Fil ma'radi mi'atani wa tis'atun hatifan. Dalam pameran itu ada 209 buah telefon. Okey, dan yang terakhir muka surat 89, Udda waktu, kira dan tulis. Kira lah mudah, ya, dia bagi kan, matematik mudah saja. Yang penting kita tengok ayat bawah dia kan. Tengok yang pertama, 12 tambah 200 jadilah 212 saihan. Apa gambar ni? Saihan ni apa? Pelancong. Pelancong, ya. Jadi 212 mi'atani wa isna asyara saihan fil mathafil watani, ya. 212 orang pelancong fil mathaf watani, di dalam muzium negara. Ni pelancong-pelancong lah datang ke muzium negara kan.
nak melawat Matahaf Al-Watani adalah muzium negara kan, syarihan pelancong. Okey, yang kedua 13 campur 200, 213 muwazzafatan muwazzafatan maksudnya pegawai. Ini semua pegawai, pegawai polis lah kot ni kan. So ayat dia mi'atani wa salasa asyrata muwazzafatan fil qa'ati. Ada 213 orang pegawai fil qa'ah, di dalam dewan, tengah dengar apa seminar ke taklimat gitu kan. Yang ketiga 15 campur 200, 215 mirsaman. Mirsaman pensel. Ayat dia mi'atani wa khamsata asyara mirsaman fil fasli. Ada 215 batang pensel fil fasli, dalam kelas. Orang tinggal-tinggal tak ambil balik kan. Yang keempat 18 tambah 200 jadi 218 misbahan. Misbahan lampu, gambar lampu-lampu ni kan, kantung kat situ. Ayat dia mi'atani wa samaniyata asyara misbahan fid dulabi. Ada 218 buah lampu fidulabi, di dalam almari. Tak macam almari ni terluar je kan. Apalah. Dan yang kelima, yang terakhir 19 tambah 200, 219 mibratun. Gambar ni mibratun. Sharpener. Apa ni sharpener? Pengasah. Pengasah pensel kan. Ayat dia mi'atani wa tis'a asyrata mibratan fil masna'i. Ada 219 buah pengasah fil masna', di dalam kilang. Kilang pembuatan apa tadi? Pengasah itu ada 219 semua, nak dieksport untuk dijual. Pengasah-pengasah ini. Okey, tamat dah sudah tajuk kita. Tajuk ke-6 ni berkenaan dengan cita-citanya. Dapat sebut sedikit perkataan yang mana tu boleh kita hafal, ambil tulis, catatkan, dah hafal untuk kita gunakan pada masa akan datang Cukup sekadar ini, insyaAllah. Kita sambung pada kemudian harinya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.